Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurhanis binti Mak Ramli, berpegang kad matrik C19A0522. Pada hari ini, saya akan mengupas sebuah buku yang telah saya pilih. Buku yang saya masukkan adalah buku Puisi Melayu Tradisional, Nasihat dan Pengajaran yang diselenggara oleh Harun Matpiyah. Buku ini mempunyai 270 halaman bercetak dan mempunyai 10 bab. Buku ini merupakan kumpulan puisi Melayu tradisional yang terdapat di kalangan masyarakat Melayu Malaysia. Buku ini juga meliputi beberapa genre puisi Melayu iaitu pantun, syair, nazam, seloka, talibun, terombah dan peribahasa. Perkara yang menarik minat saya berkenaan dengan buku ini adalah keseluruhan buku ini mengandungi pengajaran dan nasihat yang disampaikan secara tersurat dan tersirat. Nasihat dan pengajaran ini meliputi pengertian membimbing, mendidik, memberi panduan, peringatan, iktibar, teladan dan sebagainya. Pendekatan dalam menyampaikan pengajaran juga tidak semestinya jelas, objektif atau secara langsung. Sebaliknya, ia sesuai dengan adat resam masyarakat Melayu, khususnya dalam konteks masyarakat dan zaman tradisional, menyampaikan mesej secara tidak langsung melalui sindiran, kiasan, peribahasa, pepatah dan pepitik atau ungkapan-ungkapan yang bererti dua lapis dengan maksud untuk mengelakkan diri daripada menyinggung seseorang, namun lebih kepada memberi kesan yang mendalam. Sehubungan dengan itu, buku ini telah membuat pembahagian tema mencakupi skop yang luas, iaitu dengan membahagikan kepada 10 bab. Bab pertama di dalam buku ini adalah pendahuluan yang mana menerangkan tentang genre puisi Melayu tradisional, perincian tema dan kesimpulan. Bab kedua pula adalah nasihat dan pengajaran untuk kanak-kanak. Pada bahagian ini, terdapat beberapa pantun dan syair terpilih yang mempunyai nasihat dan pengajaran kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, ayun anak ayun, ayun sampai hujung serambi. Bangun anak bangun, jangan tidur meninggi hari. Pantun ini jelas menerangkan tentang nasihat supaya mengajar anak-anak untuk tidak bangun lewat hingga boleh melambatkan aktiviti-aktiviti yang penting seperti solat subuh, mandi, sarapan pagi dan sebagainya. Bab ketiga pula adalah nasihat dan pengajaran melalui jenaka dan sindiran. Dalam masyarakat Melayu, terdapat pelbagai kisah jenaka dan lucu yang sebenarnya terdapat penyampaian yang tersirat berupa sindiran menerusi gelagat sesetengah anggota masyarakat secara kolektif. Penyampaian tema dalam kategori ini boleh juga secara langsung, sebagai contoh, apa guna berkain batik kalau tidak memakai capal? Apalah guna beristri cantik kalau tidak pandai menumbuk sambal? Pantun ini jelas memberikan nasihat dan pengajaran tentang apabila kita mahu mencari isteri, janganlah menekankan pada wajah yang cantik, tetapi carilah yang pandai memasak dan menguruskan rumah tangga. Bab keempat adalah nasihat dan pengajaran tentang adat dan etika. Salah satu ciri budaya masyarakat Melayu ialah kepekaan terhadap peranan dan ketuaan adat dalam kehidupan mereka. Dalam genre pantun, terdapat ratusan rangkap yang merujuk kepada kepentingan adat, salah sila dan asal-usul adat, dan hubungan adat dengan agama atau kitab Allah Al-Quran. Selain adat resam yang telah dijadikan panduan dalam hidup, terdapat juga peraturan yang telah dijadikan adat, iaitu adat yang diadatkan dan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam zaman yang menghasilkan ungkapan-ungkapan adat, seluruh aktiviti masyarakat disesuaikan dengan kehendak dan peraturan adat yang dianggap sebagai undang-undang. Sebagai contoh, adat sebagai tanda masyarakat atau bangsa yang bermaruah ialah apalah tanda bayang putat, batang putat bersegi buahnya. Apalah tanda orang beradat tinggi maruahnya. Kita teruskan dengan bab yang kelima. Bab ini berangkumi pengajaran tentang aspek budi dan budi bahasa.
Bangsa Melayu sememangnya sejak dahulu lagi amat dikenali sebagai suatu bangsa yang berbudaya, beradab dan berbudi bahasa. Budi yang sebenar adalah budi yang diberikan dengan ikhlas tanpa mengharapkan sebarang balasan, kerana budi yang mengharapkan balasan itu tidak dianggap sebagai budi. Antara contoh rangkap pantun yang menyatakan tentang budi ialah: anak merak di kampung Cina, cari makan di kepala titi. Emas perak kebesaran dunia, budi yang baik dibawa mati. Rangkap pantun ini mengatakan tentang setiap budi yang baik akan dikenang hingga ke akhir hayat. Bab ke-6 pula adalah tentang pengajaran melalui pendidikan dan agama. Hampir semua hasil sastra mengandungi mesej dan matlamat ke arah yang bersifat didaktik, mengajar, malah berkhutbah untuk kebaikan khalayaknya. Pengajaran berkaitan tentang Islam, beribadat, menuntut ilmu agama, bertakwa, mendirikan yang hak dan menghapuskan yang batil kebiasaannya akan disampaikan secara langsung, sementara akhlak, adab dan budi pekerti disampaikan secara tersirat menerusi ungkapan yang kreatif tetapi syarat dengan mesej untuk membimbing dan memberikan panduan. Sebagai contoh, daun terap di atas dulang, anak udang mati ditubar. Dalam kitab ada terlarang, perbuatan haram jangan dicuba. Bab ke-7 meliputi nasihat tentang ilmu dan kepentingannya. Di dalam kebanyakan genre puisi Melayu tradisional, tema pengajaran tentang ilmu, kepentingan ilmu dan pesanan berkaitan menuntut ilmu itu amat popular dan penting. Antara contoh pantun terpilih yang menerangkan tentang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu ialah: anak ayam turun 10, mati seekor tinggal 9. Ku tuntut ilmu bersungguh-sungguh, akan bekalan hari kemudian. Pantun ini menasihatkan para pelajar supaya menuntut ilmu secara bersungguh-sungguh supaya tidak menyesal pada hari kemudian. Bab yang ke-8 meliputi nasihat melalui peribahasa, kiasan ibarat. Tema pengajaran juga dapat disampaikan melalui peribahasa seperti perumpamaan, pepatah, kiasan dan ibarat. Di dalam genre pantun, peribahasa yang digunakan lebih banyak berupa kiasan dan pepatah. Sebagai contoh, air surut memungut bayam, sayur diisi di dalam kantung. Jangan diikut resmi ayam, bertelur sebiji rius sekampung. Bab yang terakhir iaitu bab ke-10 adalah tentang panduan dan nasihat dalam berkasih sayang. Kebiasaannya, pantun-pantun di dalam kategori ini pada dasarnya ialah pantun kasih sayang, namun tidak semua pantun jenis ini terhenti pada perasaan, kasih, sayang, rindu dan benci. Sejumlah rangkap mengandungi mesej pengajaran, nasihat dan panduan dalam aspek kehidupan dan pengalaman berkasih sayang. Sebagai contoh, pantun kesetiaan berkasih seperti air sebat di dalam cangkir, sampai ke Jawa saya curahkan, haram bertaubat saya mungkir, badan dan nyawa saya serahkan. Kesimpulannya, buku puisi Melayu tradisional yang diselanggar oleh Harun Makpiah ini mempunyai skop pengajaran dan nasihat yang disampaikan melalui sarana puisi yang amat luas dan pelbagai sekali. Hal ini amat sesuai dengan konsep dan matlamat sastra dalam konteks kesusastraan Melayu, khususnya sastra tradisional yang mementingkan objektif pengajaran dan bimbingan kepada masyarakat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.